Selain daripada itu, kita nak kongsi dahulu ini apa yang menarik di media medsos. Awak tak tengok Instagram. Sekarang dah kecoh tentang PRN 12 ni, yang mana hari ini merupakan hari penamaan calon di 82 pusat penamaan calon PPC seluruh negeri bermula jam 9 pagi. Jadi pastinya ianya berbeza daripada yang sebelum ini. PRN 12 ini dilakukan tanpa kebenaran untuk berkempen jika kempen itu ingin dilakukan merentas negeri dan sebagainya. Kerana seperti mana yang kita fahamkan, Sarawak dan juga Kelantan yang masih lagi berada pada fasa yang belum fasa pemulihan negara bertahap 4 dan 3. Jadi kita harapkan agar semuanya berjalan dengan lancar juga. Betul, kemasukan ke Sarawak adalah tertakluk kepada SOP yang sedang berkuat kuasa dan dihadkan kepada aktiviti yang diluluskan dalam permohonan Enter Sarawak. Bermaksud ketika ini memang agak kritikal situasinya dan anda yang ada syarat saja yang boleh masuk. Dan kekerapan mesyuarat parti hanya dibenarkan tidak melebihi 4 kali dalam seminggu dan setiap kali mesyuarat tidak boleh lebih dalam tempoh 2 jam. Betul. Sebab bila mana berlakunya pilihan raya ni, pilihan raya kecil ke apa semua, pasti ada pelibatan yang ramai kan. Jadi ada SOP yang sangat ketat akan digariskan. Dan sedikit juga dikongsikan di sini, undi awal pula ditetapkan pada 14 Disember dan juga prosedur-prosedur standard untuk proses berkempen bagaimanapun sehingga hari ini belum lagi diumumkan secara rasminya. Kita menanti juga bagaimana keadaan di sana dan pastinya kita harapkan agar ini satu hal lah, SOP satu hal, tapi ramai juga yang keluar mengundi itu juga merupakan satu peratusan yang dianggap betul-betul memberikan impak yang berbeza untuk PRN 12 ini. Itu dia. Jadi selepas Melaka ini pilihan raya negeri yang kedua dilakukan, semoga kita dapat memberikan yang terbaik, SOP yang paling ketat demi menjamin keselamatan bersama. Ya, seperti mana yang kita tahu, ini juga merupakan indikator untuk berlakunya PRU pada musim akan datang. Jadi bagaimana dengan varian baru? Bagaimana dengan varian baru pun tiba. Jadi macam-macam perkara yang perlu diambil kira, segenap aspek yang perlu diperhalusi untuk memastikan segalanya dapat berjalan dengan baik dan juga lancar, mematuh kepada SOP dan tidak mendatangkan keadaan yang kurang menarik dari segi peningkatan untuk kes jumlah harian COVID-19, insya-Allah. Okey. Selain daripada itu, gangguan tadi ke mendengar. Okey. Tentang COVID-19. Kita nak kongsi juga sedikit kes COVID-19 pada waktu semalam. Okey, kita setiap hari dilaporkan tentang COVID-19 ini dan kes-kes jumlah kes dilaporkan tu memberi indikator macam mana persiapan yang perlu dilakukanlah dan bagaimana untuk mendapatkan maklumat terkini. Situasi terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 5 Disember yang dapat kita perincikan juga dan dapat merujuk kepada MySejahtera yang memberikan maklumat pada setiap hari. Di samping kes aktif sekarang ini berjumlah 62,668. Kuarantin di rumah melibatkan jumlah yang tinggi 81.5% dan pusat kuarantin 98%, hospital 8%, ICU yang tidak perlukan kepada alat bantu pernafasan 0.4% dan ICU yang perlukan ABP alat bantu pernafasan ialah 0.4%. Dengan kematian 36 kematian, selain kes sembuh 4678 dan kes tempatan 4878 dengan kes importnya sebanyak 18 kes. Itu dia. Adakah kita akan kembali untuk berkongsi nombor kes dan juga kes kumulatif, kes aktif? Itu semua terletak kepada bagaimana penjagaan kita, SOP kita, kawalan kendiri kita. Okey. Baiklah, saya rasa ini sahaja yang sepanjang kita punya rancangan kita nak sampaikan bersama dengan anda semua. Tapi sikit kita nak sentuhkan tentang gunung berapi yang berlaku. Kalau kita lihat visual yang tersebar di laman sosial, memang itulah dia. Bayangkan mereka ni rumah yang betul-betul padat berada di situ. Tiba ada kepulan, debu-debu, semua letupan memang sangat-sangat menakutkan. Baik, dan juga kita nak kongsikan bagaimana keadaan di sana dan dikabarkan 13 orang maut di apabila letusan gunung berapi 11 tahun katanya ini. Ini dia sedikit artikel yang sempat kita kongsikan bersama dengan anda semua. Dan melihat kepada visual itu, anda pun dapat gambaran bagaimana ya. Sebab ada difahamkan ada juga jambatan yang menghubungkan, tetapi jambatan itu telah pun runtuh. Jadi proses untuk mengeluarkan mereka untuk perlukan kenderaan yang banyak itu agak terhadlah. Jalan yang semakin sempit, kemudian jalan yang tertimbus. Sebab tadi saya nak tunjukkan video tapi tak sempat kerana menambahkan kepayahan. Bila dia meletus sebegitu, dia punya lava itu semua
debu-debu semua tu akan tersebar di kampung kan. Ya, bayangkan Dalam visual rumah-rumah. yang kita dapat daripada aplikasi-aplikasi ini memang mereka berada betul-betul bersebelahan dengan lava yang begitu deras sekali. Jadi bagaimana nasib mereka, itu yang menjadikan kita cukup risau, dan pohon doa daripada semua rakyat Malaysia, terutama sekali yang menonton, untuk kita doakan agar segalanya dapat dipermudahkan Diubah sekurang-kurangnya. tsunami. Kalau lihat daripada video kecil saya ini, sebab yang tinggal hanyalah Ini selepas kejadian lepas. Lepas. Jadi bila kita lihat, kalau video secara ringkas ini saja pun dah menggambarkan bagaimana, ya kan, permukaannya memang ada rumah memang tenggelam lah. Betul. Dan itu pun bahaya. Okey. Dan ini gambaran situasi kecemasan di sana. Pasti anda juga mendapat beberapa video menurut kepada aplikasi-aplikasi yang berkongsi keadaan. Ini antaranya bagaimana mereka melaporkan keadaan kecemasan di sana dengan kawasan rumah, kenderaan, apatah lagi nyawa yang terkorban. Betul. Dan laporan akhbar menyebut ia sebagai amukan semeru yang ranapkan Lumajang. Dan memang tak terjangka. Kita pun sedar bahawa visual yang betul-betul menarik perhatian semua, saya kira. Dan mangsa telah pun dihantar ke hospital untuk dirawat, dan jumlah mangsa cedera juga semakin bertambah. Malah ada beberapa lagi pusat kesihatan tidak mempunyai peralatan mencukupi untuk merawat mereka. Jadi doakan yang terbaik untuk mereka yang terjejas akibat daripada bencana ini. Dan hari ini kita memberi sokongan kepada Malaysia yang melawan Kemboja di Piala AFF yang berlangsung di Singapura. Jadi pastinya kita harapkan harimau kita terus mengaum, insya-Allah, dengan memori ya. Okey, semoga ada keajaiban untuk kita ulang walaupun kita dalam kumpulan yang sama dengan Vietnam, Indonesia semua ada suksesnya.